Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Integriti menjadi nilai asas penting kualiti seseorang sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. Titah Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah, integriti bukan hanya tidak melakukan sebarang salah laku, malah bersikap jujur dan adil dengan tanggungjawab diberikan. Integriti adalah nilai asas yang khusus dihayati oleh setiap individu. Integriti tidak hanya bermaksud tidak melakukan perkara yang salah, tetapi juga bermaksud berlaku jujur, adil dan bertanggung jawab dalam semua tindakan yang dilakukan. Isu berkaitan dengan dan integriti adalah penting kepada konteks pembangunan negara. Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin bertitah demikian pada Majlis Convocation ke-36 Universiti Utara Malaysia di Dewan Muazzam Shah Sinta. Institusi pengajian tinggi di negara ini diingatkan tidak terlalu taksub kepada sistem ranking atau penarafan kedudukan universiti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sudah banyak penulisan dikeluarkan berhubung sistem ranking tersebut. Malah UNESCO turut melahirkan kebimbangan agar ia tidak diterima bulat-bulat. Ini kerana katanya secara umum setiap universiti diwujudkan untuk matlamat berbeza. Ukuran yang digunakan mungkin sesuai untuk negara-negara maju tetapi tidak sesuai untuk di kebanyakan negara lain. Justru ranking hanya boleh digunakan untuk lihat kedudukan tetapi bukannya dijadikan sebagai asas sesebuah universiti itu cemerlang, baik atau sebaliknya. Persekutuan Pengakap Malaysia PPM terus memainkan peranan besar dalam pembangunan belia khususnya dalam aspek kepimpinan. Ahli Majlis Pengakap Negara Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata penyertaan anak muda dalam badan beruniform amat penting sebagai latihan psikologi dan fizikal selain menghindari terjebak masalah sosial. Tambah beliau, pihaknya akan terus menyusun strategi bagi memastikan sasaran 500,000 ahli dapat dicapai pada 2025. Ketika ini, PPM mempunyai kira-kira 300,000 ahli di seluruh negara. Dalam pada itu, buat julung kalinya, PPM akan mengadakan Majlis Makan Amal pada 1 Disember ini dengan tema Bersama-sama Kita Memimpin yang akan dihadiri pimpinan tertinggi negara. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Ke arah segerakan peralihan tenaga, TNB sedia jalin kerjasama dengan pihak berkepentingan. Ia termasuk agensi kerajaan, pelabur dan pemegang taruh utama di samping menangani trilema tenaga. TNB menerusi kenyataan memaklumkan keperluan tersebut bagi menangani peningkatan permintaan elektrik sekaligus mengurangkan perlepasan karbon. Di rantau ASEAN, matlamat TNB adalah untuk menyalurkan 3,000 gigawatt tenaga bersih. Ketika ini, ASEAN telah memiliki 95 gigawatt bahan bakar termal dan 188 gigawatt tenaga boleh baharu. Menjelang 2050, rantau ini menyasarkan pencapaian lebih daripada 2,700 gigawatt TBB. Malaysia juga sedang memperkasa infrastruktur penghantaran bagi mengukuhkan kerjasama serantau dan menyokong sambung taras sistem tenaga merentasi sempadan melalui grid tenaga ASEAN. Perkembangan perang di Palestin, seorang lagi wartawan terbunuh selepas serangan udara Israel menyasarkan genting Gaza. Wartawan itu dikenal pasti sebagai Sari Mansur dari kamp pelarian Bureij di tengah Gaza. Perkara itu disahkan Palestinian Journalist Syndicate PJS. PJS menerusi kenyataan memaklumkan kejadian berlaku awal pagi Sabtu itu mengakibatkan wartawan dan penganalisis politik Mustafa Al-Sawaf turut terbunuh bersama beberapa ahli keluarganya. Manakala dua anak lelaki Al-Sawaf, seorang jurufoto kontrak Anadolu dan pembuat filem turut cedera parah. Kematian membabitkan wartawan Palestin sejak 7 Oktober melonjak kepada 79 orang, manakala 29 wartawan lagi ditahan. Sekian berita semasa dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.
Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.